acara program ceramah bully dan gangguan seksual. Bersama saya ada dua orang murid, Izin dan Siba. Hai Izin dan Siba. Hai Bunsel, hai semua. Hai semua, teruja nak mulakan hari ini. Baik, sebelum ceramah mula, saya nak tanya, apa yang kamu tahu tentang ceramah yang akan dijalankan nanti? Saya dengar ceramah ini nak fokus pada cara elakkan bully di sekolah dan macam mana kita boleh bantu kawan yang kena bully. Penting sangat sebab kadang-kadang kita tak perasan pun bila seseorang tengah tertekan. Betul tu. Izin pula, apa yang kamu faham tentang topik ceramah kali ini? Saya rasa ceramah ini juga akan jelaskan tentang apa itu gangguan seksual dan kenapa kita kena tahu batas pergaulan. Kadang-kadang ada perbualan atau kata-kata yang nampak macam gurauan, tapi sebenarnya kita tak selesa untuk orang lain. Bagus. Kamu berdua dah ada kesedaran awal. Jadi, apa harapan kamu untuk ceramah ini? Saya harap lepas ceramah, semua murid lebih berani untuk melaporkan kes bully dan tak takut nak bercakap kalau rasa tak selamat. Saya pula harap kita semua belajar tentang cara melindungi diri dan kawan-kawan dan tahu siapa yang kita boleh jumpa kalau ada masalah macam ni. Setuju sangat. Okey, sebelum kita tutup wawancara ini, apa pesanan terakhir kamu berdua? Jaga diri, jaga kawan. Jangan biarkan bully berlaku depan mata. Dan ingat, hormati orang lain, semua berhak merasa selamat. Terima kasih, Siba dan Izin. Itu saja wawancara sebelum ceramah. Jom kita bersedia untuk program hari ini. Jom. Yang ini satu grup, tidak mau kawan dengan kawan ini. Pernah nggak? Siapa pernah? Dan saya harap janganlah ada perkara macam ini berlaku di sekolah ini. Bolehkah? Bolehkah? Janji dengan saya? Janji dengan diri sendiri? Boleh? Okey semua. Ceramah salah laku bully dan gangguan seksual baru saja habis. Siba dan Izin, macam mana? Otak dah penuh ke belum? Penuh sampai rasa macam nak tumpah. Tapi best, banyak benda saya tak tahu rupanya. Saya pun, especially bila penceramah cakap, jangan marah bila orang main sebut nama bapa kita. Itu tandanya kita bangga dengan nama bapa kita. Sama. Jadi apa perkara paling penting yang korang belajar? Saya belajar yang bully bukan gurauan. Kalau orang tak selesa, stop. Jangan pura-pura tak faham. Saya belajar pasal sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Lepas ni, kalau orang nak peluk saya tanpa izin, saya lari dulu dan tanya kemudian. Bagus. Lepas ceramah ini, apa harapan korang untuk sekolah kita? Harap sekolah kita jadi zon bebas bully. Semua orang baik-baik, happy-happy. Dan harap kawan-kawan semua jadi lebih berani untuk report kalau nampak benda pelik. Jangan senyap je macam watak tambahan. Betul tu. Terima kasih Siba dan Izin. Itu saja daripada kami. Jom balik ke kelas sebelum cikgu cari pula. Jom. Hai semua, kita sekarang dekat Dewan Bestari untuk program Generasi Bebas Dadah Harapan Negara. Dengan saya hari ini ada dua orang murid. Jom perkenalan. Hai, nama saya Siba dari kelas tahun 6. Hello, saya Izin dari kelas tahun 6. Okey, Siba dan Izin, korang tahu tak apa yang program akan berlangsung lepas ni? Tahu, kita ada ceramah tentang generasi bebas dadah. Ceramah ni nak bagi kita lebih faham apa bahaya dadah sebenarnya. Betul tu. Kita juga akan belajar cara nak buat pilihan yang baik supaya tak mudah
terpengaruh dengan benda negatif. Best tuh. Lepas tuh, siapa pula yang dijemput bagi ceramah ini? Kita jemput pegawai dari EEDK di orang memang pakar dalam bab cegah dada ini. Ya, nanti dia orang akan kongsi pengalaman dan nasihat yang boleh bantu kita jauhi dadah. Alright. Last question, apa harapan korang selepas dengar ceramah ini nanti? Saya harap saya akan lebih yakin nak cakap tak nak kalau jumpa benda yang tak elok. Saya pula harap semua murid makin sedar dan sama-sama jadi generasi bebas dadah. Kita nak masa depan negara lebih cerah. Terbaik. Terima kasih, Siba dan Izin. Jom kita sama-sama pergi ceramah lepas ni. Yo. Bye. Kalau ada soalan terus tanya, jangan takut, jangan malu. Ini peluang kita pesan-pesan untuk buatlah kerjasama pihak sekolah kita. Atau hai. Biasanya, pengguna heroin menjadi ketagih kerana mereka ingin terus menikmati rasa hayal yang berlaku ketika pembebasan dopamin ini. Heroin memang boleh membuat anda tenang, tetapi apabila terlebih dos, ia juga dadah kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecarereserve.org. Pakai bahan-bahan kimia yang lain. Pil kuda diambil dengan menggunakan cara Jesse. Kalau dadah jadi sabu ini lagi lah, Bro. Macam semalam, memang saya. Mak bapak Adakah pengambilan ubat ataupun pil di kira dadah? ke pemasin ataupun yang pengamal perubatan. Sekali saja menggunakan dadah, adakah ada kesan seperti menghayal, agresif, dan mengasingkan diri dari orang? Coba. Okey, bagus soalan. Oke Rehan, apa yang Rehan tahu tentang ceramah tadi? Pilku. Hai semua, ceramah generasi bebas dadah harapan negara baru saja tamat. Sekarang saya bersama dua orang rakan saya. Hai, saya Izin dari tahun 6. Hello, saya Jordan dari tahun 6. Oke, korang baru je habis dengar ceramah tadi. Apa perasaan korang selepas ceramah? Serius Rono, banyak benda baru saya belajar. Terutamanya tentang macam mana dadah boleh rosakkan tubuh badan kita. Saya pun rasa ceramah tu best sangat. Penceramah pun kelakar tapi mesej dia memang sampai. Apa perkara paling penting yang korang dapat daripada ceramah tadi? Bagi saya, yang paling penting ialah kita kena pandai pilih kawan. Kawan yang salah pun boleh ke benda tak elok. Saya pula belajar cara nak buat keputusan yang betul, especially kalau ada orang ajak buat benda negatif, kena berani cakap tak nak. Bagus. Jadi, apa harapan korang selepas ni? Saya harap boleh jadi contoh yang baik untuk adik-adik dan kawan-kawan. Kita nak kawan-kawan sama-sama jauhkan diri dari dadah. Saya pun harap semua murid akan lebih peka dan berani jaga diri. Kita nak jadi generasi yang sehat dan berjaya. Mantap. Terima kasih Jordan dan Izin. Semoga apa yang kita belajar hari ini boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Jumpa lagi. Bye.
Thank